Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang bahagia saudara penerusi pengacara majlis Fadil Ustaz Ma'ruf Ismail, yang dihormati dan dikasihi yang bahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang bahagia Tuan Haji Yahya bin Ali, Timbalan Suruhjaya 3 Merangkap, yang di-Pertua PAS Kawasan Marang, yang bahagia yang berhormat Ustaz Arifin Draman, Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Limbak, yang juga selaku pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri, yang dihormati dan dikasihi Fadil Ustaz Ismail Osman, pemangku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri, yang bahagia Puan Zarani Osman, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri, Fadil Ustaz Hashim Muhammad, Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Marang, terusnya saudara-saudari dan khususnya kepada guru-guru dan tenaga pengajar serta kaki tangan sekolah ataupun madrasah Darul Iman. Terusnya para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama berada dalam majlis yang penuh dengan permai dan yang berkat ini, iaitulah majlis sambutan 10 tahun Madrasah Darul Iman, yang telah pun diasas dan telah pun didirikan oleh dan diusahakan oleh PAS Kawasan Marang dan dikawal selia oleh Dewan Ulama dan dipayungi oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Tengah. Secara terus terang saya menyatakan bahawa di antara 10 buah sekolah yang di bawah pentadbiran Dewan Ulama PAS Negeri Tengganu, maka sekolah Darul Iman ini adalah merupakan sekolah yang paling cemerlang dari sudut fizikalnya, dari sudut pengurusannya, dan juga dari sudut pencapaian akademiknya setakat ini. Jadi kami bagi pihak kepimpinan PAS Negeri mengucapkan tahniah kepada ahli lembaga sekolah, mengucapkan tahniah kepada PAS Kawasan Marang, kepada cawangan-cawangan, kepada ibu bapa dan kepada seluruh masyarakat setempat dan juga masyarakat Terengganu umumnya yang telah sama-sama mempunyai rasa tanggungjawab, memikul tanggungjawab, menegakkan dan mendirikan sekolah dan memperteguhkan kedudukan sekolah ini sehinggalah sampai ke tahap yang sama-sama kita banggakan ini.
Saudara sekalian, sudah tentu apa yang berlaku ini hasil daripada titik peluh masyarakat, hasil daripada titik peluh tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sama ada yang berada di kampung ini ataupun yang berada di dalam kawasan Marang ini, dan juga kepada saudara-saudari yang berada di luar daripada negeri Terengganu. Tentunya saudara-saudara telah pun melaksanakan apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah pun diperingatkan oleh Allah. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, ila akhir al-ayat. Sekiranya kamu menzahirkan, kamu tunjukkan sedekah yang kamu berikan, derma dan perbelanjaan yang saudara keluarkan secara zahir, dilihat oleh orang, dicatat nilainya, disebut akan jumlahnya, maka itu fani'immahi, itu adalah suatu sedekah, satu derma, satu sumbangan yang nikmat, mempunyai nilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha, kalaulah kamu menyembunyikan sedekah itu, fahuwa khairun lakum, maka ianya adalah lebih baik bagi kamu. Lantas para ulama memberikan penjelasan bahawa memberi sedekah, derma dan juga sumbangan secara terang-terangan terbuka di atas asas dan tujuan nak menggalakkan orang ramai supaya memberi derma, berlomba-lomba ke arah sumbangan, maka itu adalah derma dan sumbangan yang amat diberi nikmat, diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyi, tak tunjuk orang jumlah, tidak disebut oleh orang jumlah, sama ada dengan sebab sedikitnya atau sebab banyak, tetapi lil fuqara, diberi kepada orang yang miskin, diberi kepada orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Berarti sumbangan yang diberi kerana nak menggalakkan orang ramai demi kepentingan awam, diberi secara berterang-terangan, berlomba-lomba ke arah sumbangan, maka itulah derma dan sumbangan yang amat dihargai oleh Allah. Tetapi kalau diberi kepada orang miskin, sebaik-baiknya diberi secara senyap-senyap, disembunyikan demi untuk menjaga maruah, air muka dan hati budi kepada para miskin itu. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebanyak mana yang saudara sumbangkan kepada sekolah ini, sama ada secara terang ataupun secara tersembunyi, itu adalah merupakan satu pemberian yang diberi nikmat, diberi nilai yang begitu bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat, sidang hadirin yang dihormati sekalian, kalau kita melihat kepada sejarah pendidikan negeri Terengganu, zaman saya dulu pada tahun 60-an, Sultan Zainal Abidin Batuburu adalah di antara sekolah yang paling utama, kalaupun tidak dapat nombor satu, sekurang-kurangnya duduk sebaris dengan Ma'had Muhammadi Kota Baru, Kelantan. Di waktu itu generasi saya adalah generasi
saya bersama dengan Ustaz Hashim Muhammad, bersama dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi, bersama dengan Ustaz Baharudin Muhammad. Ini adalah generasi yang terakhir yang menduduki sistem pendidikan sekolah agama di negeri Terengganu, yang melayakkan pelajar-pelajar untuk menyambung ke Universiti Al-Azhar Mesir. Ianya berakhir pada tahun 1968. Pejabat agama dengan arahan daripada kerajaan yang memerintah UMNO Perikatan pada waktu itu, kononnya di atas dasar bahawa pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan agama dan Islam ini tidak mempunyai nilai ekonomi, payah nak dapat kerja. Kalau boleh kerja pun nilai gajinya hanya sekadar seumpama SRP ataupun SPM, sekalipun balik daripada Al-Azhar. Lalu dipengaruhi oleh kepahaman sekular, dipengaruhi oleh semangat sekular, semangat menilai pendidikan, menilai ilmu bukan nilai dengan dosa pahala, nilai keberkatan daripada Allah, tetapi dinilai dengan kerja, dinilai dengan jawatan, dinilai dengan pangkat, dinilai dengan gaji. Lalu UMNO Perikatan pada waktu itu mengubah sukatan dan sistem pelajaran di sekolah-sekolah agama negeri Terengganu, sehingga sampai kepada hampir 5-6 tahun Terengganu tidak dapat menghantar pelajarannya ke Universiti Al-Azhar. Itu sejarah yang berlaku. Pengkhianatan dan juga pencabulan yang dilakukan oleh UMNO Perikatan pada waktu itu. Selepas itu barulah dipulihkan semula. Pun begitu, dijadikan sekolah agama pada waktu itu menjadi 2 ataupun 3 aliran. Satunya aliran vocational, satunya aliran kebangsaan biasa, satunya aliran agama, yang mana yang mengambil aliran agama ini hanya sebahagian kecil, yang hanya 5-6 orang yang boleh sambung ke Universiti Al-Azhar pada waktu itu. Ini sejarah hitam yang dilakukan oleh UMNO pada tahun 1967-68 sehinggalah kepada tahun 1970. Ini saudara-saudara barangkali tak ingat benar. Tapi saya ingat, kerana saya bersama-sama dengan para sahabat yang lain bangun menentang habis-habisan pada waktu itu, menentang perubahan terhadap sukatan dan sistem pendidikan agama di bawah kelolaan pejabat agama negeri. Ini yang berlaku. Sekarang ini berlaku pula satu sejarah hitam baru. Apabila jatuhnya kerajaan PAS pada tahun 2004, diambil alih oleh UMNO Barisan Nasional dipimpin oleh Datuk Idris Yusof, Menteri Besar. Ditukarnya Kuza yang menjadi hak milik kerajaan Terengganu diserah kepada kerajaan pusat, yang dulunya Kuza ini menjadi institusi pendidikan Islam yang dimiliki oleh kerajaan dan rakyat negeri dengan kota 80 ataupun 75% pelajarnya diambil daripada anak negeri Terengganu, hanya 20 ataupun 25% sahaja diambil daripada luar negeri Terengganu. Tapi sekarang digadaikan kepada kerajaan pusat, betullah dijadikan sebagai universiti, tetapi sepatutnya Kuza yang di bawah kerajaan negeri itu dinaik taraf oleh kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri mempunyai keuangan yang cukup
hampir 2 bilion pada peringkat itu untuk menanggung beban pengurusan dan pembangunan serta pendidikan di negeri Terengganu. Tapi itulah yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Bukan setakat pusat, sehafta sekolah menengah agama yang ada di setiap negeri Terengganu, setiap daerah. Kemaman ada satu, Dungun ada satu, Marang ada satu, Kuala Terengganu ada 2, di Besut, Setiu dan sebagainya ada 1. Semuanya kerajaan negeri lepas tangan dan serah kepada kerajaan pusat. Bila serah kepada kerajaan pusat, berarti negeri Terengganu sudah tidak mempunyai satu tanggungjawab untuk mendidik, membina dan memberi kepahaman Islam kepada rakyat negeri Terengganu ini daripada kerajaan dan pemerintah yang memerintah negeri, tetapi menjadi tanggungjawab kerajaan pusat. Sebab itu, pas sejak daripada pilihan raya 2013, pilihan raya yang ke-13, sehingga sekarang ini untuk berhadapan dengan pilihan raya yang ke-14, telah memasukkan ke dalam manifesto sebagai janji kepada rakyat negeri Terengganu, kita akan hidupkan balik, wujudkan balik pusat pengajian tinggi Islam di negeri Terengganu, dan kita akan wujudkan sistem pendidikan peringkat menengah agama di negeri Terengganu sebagaimana yang pernah wujud pada tahun-tahun 80-an dan 70-an yang lalu. Ini janji kita kepada rakyat. Dan janji PAS sebelum daripada ini tidak pernah mungkin. Rekod yang ada kepada janji PAS, sila nyatakan di mana ke tempat yang dimukiri oleh PAS. Kita berjanji pada tahun 1999, kalau sekiranya kita menang dan diberi mandat untuk mentadbir negeri, kita berjanji untuk laksanakan dasar ataupun apa ni, kita berjanji untuk melaksanakan syariat Allah, dasar Islam. Kita berjanji kepada rakyat. Apabila kita merintah negeri Kelantan pada tahun 90, PAS Kelantan telah pun melaksanakan tugas ini. Bila rakyat beri mandat kepada kita pada tahun 1999, maka pada tahun 2003 enakmen jenayah syariat Islam telah diluluskan oleh PAS Negeri, diluluskan oleh Dewan Undang Negeri semasa PAS menjadi kerajaan. Apabila PAS kalah pada tahun 2004 sehingga kepada tahun 2017 sekarang ini, Barisan Nasional mengambil alih kerajaan negeri. Undang-undang telah pun diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, dan undang-undang ini tidak dibatalkan sehingga sekarang ini. Sepatutnya negeri Terengganu tidak ada halangan untuk melaksanakan enakmen jenayah syariat negeri Terengganu yang diluluskan pada tahun 2003, digezet pada tahun 2003 yang lalu. Tetapi sehingga sekarang UMNO dan Barisan Nasional bukan sahaja tidak laksana, tapi memberi ataupun tidak memberi apa-apa layanan dan tidak memberi apa-apa pandangan terhadap atau terhadap undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Dia mencabul kehormatan Dewan Undangan Negeri Terengganu. Ini satu pencabulan yang tidak boleh dimaafkan oleh rakyat. Kita mesti sedar maruah ataupun nilai dan maruah kepada Dewan Undangan Negeri. Bila meluluskan suatu undang-undang, apabila tidak dilaksanakan oleh kerajaan,
Ini menunjukkan kerajaan yang bacot, kerajaan yang tidak layak untuk diberi kepercayaan oleh rakyat. Saudara sekalian, kita ingat kita berjanji pilihan raya 99. Bila menang kita nak bagikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah. Kita bagi sungguh. Kita berjanji kepada rakyat, mana semua imam, Bilal, JKK dan sebagainya akan dinaik. Kita naik sungguh. Nikmat yang dirasa oleh Imam Bilal dan ketua-ketua kampung sekarang ini, nikmat itu adalah hasil pembawaan daripada PAS, kerajaan PAS pada tahun 1999 yang lalu, diikuti dan dikekalkan oleh UMNO sehingga sekarang ini. Ini mesti diingat oleh rakyat, mesti dikenang oleh kita semua. Rakyat mesti sedar hakikat ini. Kita bukan berjanji kosong. Itu track record yang ada kepada PAS, track record yang ada kepada kita. Dan apabila enakmen jenayah syariat negeri yang tidak dilaksanakan oleh UMNO, sehingga sekarang masih lagi tergantung tidak dapat dilaksanakan, kita PAS tidak berpeluh tubuh nak membuktikan kepada rakyat bahawa apa yang kita buat itu bukan kepentingan politik. Apa yang kita buat itu adalah kepentingan agama, kepentingan akidah, rasa tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tidak menjadi kerajaan, kita bangkit dan kita menyeru rakyat supaya rakyat mendesak kerajaan supaya membenarkan rang undang-undang jenayah syariat ini boleh dilaksanakan, kalaupun tidak keseluruhan, sekurang-kurangnya sebahagian daripada. Lalu kita mengambil inisiatif, ambil tanggungjawab, ambil ruang yang ada menerusi pelembagaan negara, membuat pindaan terhadap RUU 355 bagi membuka jalan ke arah enakmen jenayah syariat Kelantan dan Terengganu dapat dilaksanakan. UMNO perlu tubuh. Kita yang mendesak, kita yang merayu, kita yang meminta, kita yang berusaha. Kitalah yang mengumpulkan seluruh rakyat bagi mendesak keadaan ini. Membuktikan bahawa kita benar-benar serius, kita benar-benar yakin apa yang kita bawa ini, dasar yang kita bawa ini adalah dasar yang betul dan berpijak pada alam kenyataan di negara kita ini. Saudara sekalian, sebenarnya kita sudah tidak boleh lagi harap kepada UMNO. Jangan lagi kita menaruh harapan kepada UMNO untuk menjadikan ataupun meletakkan harapan supaya UMNO membela Islam, membela syariat. Sudah gagal. Untuk meletakkan harapan bahawa UMNO membela bahasa kita, bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Merdeka sudah 60 tahun. Pemimpin bercakap mengenai dengan projek pertanian sawit. Kenyataan akhbar, temu ramah dalam televisyen, semuanya mengeluarkan kenyataan dengan bahasa Inggeris. Pemimpin sudah tidak hormat kepada negara. Pemimpin sudah tidak ada hormat kepada undang-undang dan pelembagaan negara. Pemimpin sudah tidak menghormati dasar negara. Ini satu kejahatan yang berlaku di dalam
kepimpinan UMNO. Kita lihat sekarang ini bulan bahasa kebangsaan. Bulan bahasa, dalam bulan bahasa pun mereka tak reti bahasa. Apatah lagi pada bulan lain. Tak reti bahasa. Itu yang kita kena sedar. Begitu juga mengenai dengan maruah bangsa Melayu. Makin jauh. Ekonomi. Berbagai-bagai skandal yang telah pun berlaku. Bukan sekarang. UMNO sejak daripada dulu. Zaman dulu BNF selesai lah. Siapa kata BNF selesai? Tak tahu tak mana duit. Senyap gitu saja. Gagal sekejap, lepas pada tugas senyap. Mari Pilihan Raya, rakyat dulu kok, pantah UMNO Barisan Nasional. Begitu juga PKFZ. Pelabuhan Kelang free zone kata. Hilang begitu saja. Tangkap Presiden MCA. Pada itu tak ada kes, selesai begitu saja. PT hilang. Presiden pemimpin UMNO Barisan Nasional tak ada kes. Begitu juga Perwaja. Projek Perwaja yang berlaku di Kemaman di negeri kita. Sehingga sekarang Perwaja ada bangunan, tetapi tidak ada apa-apa yang boleh menghasilkan kepada negeri, tetapi negeri menanggung beban yang tidak berkesudahan. Itu di antara perkara yang mesti tuan-tuan dan puan-puan menyedari dan tidak lupa. Begitu juga mengenai dengan sikap kepimpinan, nilai moral pemimpin. Pemimpin UMNO ini bukan pemimpin JKK yang kita nak nilai. Kita kena nilai pemimpin presiden dan juga pemimpin tertinggi. Apa yang ada kepada kepimpinan? Yang ada ialah pemimpin ini pura-pura dan tipu rakyat sepanjang masa. Saya beri contoh di antara tipu rakyat ini. Ialah masalah dulu kita katakan anak-anak Perdana Menteri kaya. Membina kekayaan kroni dan juga nepotisme. Kronisme dan nepotisme. Rakyat kata dia pandai. Perdana Menteri kata anak-anak dia berjaya bukan kerana mengambil peluang dia sebagai Perdana Menteri. Tapi bila dia tidak jadi Perdana Menteri, bila dia tidak menjadi pemimpin, Perdana Menteri dan pemimpin yang kemudian melanat dia, kutuk dia, dedah dia, menunjukkan satu kepura-puraan. Yang sepatutnya rakyat rasa malu. Seorang bapa yang menipu anak, yang menipu rakyat, seorang pemimpin yang menipu rakyat sebegitu lama. Begitu juga mengenai dengan kes Mamali. Berapa puluh tahun dah kes Mamali ini berlaku. Sejak daripada tahun 85 Mamali berlaku. Kita menyatakan apa yang berlaku itu yang mati syahid. Kita menyatakan tindakan yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional Menteri Dalam Negeri pada waktu itu tidak betul. Arahan daripada Menteri Dalam Negeri nafi semua sekali. Tetapi apabila tak ada kuasa, barulah didedahkan apa yang berlaku itu ialah tindakan nafsu rakus yang ada kepada kepimpinan. Alangkah malunya rakyat. Alangkah tidak bermaruahnya rakyat yang merdeka 60 tahun. Masih lagi memberi keyakinan dan masih lagi terus-menerus memberi sokongan kepada kepimpinan
yang sebegini khianat, yang sebegini tidak marwah, tidak bermarwah. Oleh itu saudara-saudara dan saudari-saudari yang dihormati sekalian, saya sebagai Pesuruhjaya mengajak masyarakat, rakyat seluruhnya, marilah kita membuat perubahan. Sekali lagi, perubahan ke arah perubahan kepada satu amanah yang mesti dimandatkan kepada orang yang mempunyai nilai amanah. Dan sejarah menunjukkan bahawa sepanjang PAS menjadi kerajaan di Kelantan hampir 17 tahun sehingga sekarang ini, tidak ada penyalahgunaan kuasa. Tidak berlaku lagi seseorang daripada pemimpin kerajaan yang didakwa rasuah dan sebagainya. Begitu juga sepanjang kita menjadi kerajaan pada tahun 1999 sehingga 2004. Oleh itu marilah kita membuat perubahan, tukar balik kerajaan yang ada. Tukar kerajaan ini bukan suatu benda yang asing dalam syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita sambut hari Maulid Rasul, insya-Allah dalam seminggu saja lagi, 12 Rabiul Awal. Sambutlah kita kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sesungguhnya ada pada batang tubuh Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan ganjaran daripada Allah dan sesiapa yang ingat kepada hari akhirat dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah kata, Rasulullah memberi satu dasar, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat aku akan masuk syurga, melainkan orang ta'ambuh, orang yang enggan masuk syurga. Kalau dia tidak enggan, dia nak, dia akan masuk syurga. Kata masuk syurga ni kata ta'ambuh, kata Allah Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ditanya, siapa orangnya yang ta'ambuh ni? Kau jenis lagu mana? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku, ikut arahan aku, tiru kerja aku, ambil contoh teladan daripada aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani, siapa yang lawan aku, yang derhaka kepada aku, buat perkara yang bercanggah dengan apa yang aku bawa, faqad aba. Orang inilah orang yang tak mau masuk syurga, iaitu orang yang tak ambil masuk syurga. Contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajak orang kepada Islam, dakwah orang supaya menganut Islam dan mendaulatkan Islam di dalam diri dan juga di dalam masyarakat. Mengajak orang supaya syariat Allah Ta'ala itu didaulatkan. Itu yang diajar, yang ditunjuk contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya ialah dia pujuk orang, dia ajar orang, dia seru orang, dia dakwah orang dengan cara yang pendekatannya sama ada secara senyap,
secara terang-terang, kalaulah orang beriman terima ajarannya, maka selamatlah dia. Dan kalau orang itu tidak terima, dibiarkan begitu, terus didakwahkan lagi. Kalaulah orang yang tak terima ini menentang, mencabar dakwah, maka diadakan perdebatan, berdialog, bagi mendekatkan, meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam. Bila berdebat, mereka tak boleh nak lawan, mereka lawan secara bersenjata. Lalu dibenarkan kepada Rasulullah untuk berperang. Saya bukan nak ajak tuan-tuan berperang. Pasti tidak nak suruh tuan-tuan pergi berperang kepada orang yang tolak Islam ini. Tetapi yang nak ajaknya tiru Rasulullah ialah, kalau perang bunuh nyawa, tetapi dakwah kita ataupun sistem pilihan raya kita yang diadakan cara pilihan raya ini, kita bukan nak bunuh nyawa, tetapi kita nak bunuh kepahaman sekular, nak bunuh kepahaman syirik, nak bunuh kepahaman liberalisme, dan nak bunuh kepahaman karu yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kepahaman ini ditukar menjadi kepahaman Islam berdasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena ambil pengajaran. Yang kedua, apabila Rasulullah ajak orang dan orang beriman, dia bukan setakat iman itu saja, tetapi mengajak masyarakat, mengajak umat ke arah bina kerajaan, tubuh kerajaan. Tukar kerajaan yang zalim, yang syirik di Madinah kepada kerajaan Islam. Dan tukar kerajaan di Mekah. Mekah ni tanah air Nabi, tanah tumpah darah dia, tanah tok nenek dia. Kuasa politik yang ada kepada orang Mekah ialah duduk kepada tok nenek dia. Kuasa ekonomi, ekspor, import yang dilaksanakan di negeri Syam pada musim panas dan dilaksanakan pada musim sejuk di negeri Yaman, semuanya adalah dikuasai oleh bangsa Quraisy, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuasa politik duduk di tangan Quraisy, kuasa ekonomi duduk di tangan Quraisy, kuasa pembangunan dan kebajikan yang memberi makan dan minum pertolongan kepada jemaah haji juga di tangan orang Quraisy. Maka kalau kita kira dari sudut politik, tidak menasabah Rasulullah hak serang ataupun buat pembukaan kota Mekah. Tukar kerajaan. Bapa tukar kerajaan kan orang kita. Bapa tukar kerajaan kerana datuk nenek kita. Tapi inilah yang memberi pengajaran kepada kita, bukan kerana bangsa, bukan kerana darah, bukan kerana keturunan, bukan kerana ekonomi, tetapi yang paling utama tukar kerajaan ialah daripada dasar yang tidak Islam kepada dasar Islam, daripada tidak didaulatkan syariat Allah, hendaklah didaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi hasrat kita semua. Dan marilah kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah pun kita sambut saban tahun, iaitulah menyambut dan mengingati peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang hormati sekalian, saya itulah sekadar yang dapat saya sumbangkan pada malam ini, dan masa yang panjang kita berikan kepada naib timbalan Presiden kita insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.